Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Puan Anis Alisha binti Abdullah, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak, yang dihormati Dr. Yusminah binti Muhammad Yusof, Timbalan Pengarah IPG Kampus Tun Abdul Razak, yang dihormati Dr. Sarah binti Bidin, Ketua Jabatan Pengajian Melayu, yang dihormati Encik Muhaimi bin Suhaili, Pensyarah Kursus Pengajaran dan Pembelajaran Abad ke-21, yang dikasihi Syarif Putra Haikal bin Syari'i Albani, Pengerusi Showcase Bahan Pembelajaran Virtual Bahasa Melayu BMMB 3182, para pensyarah serta rakan-rakan sekalian. Assalamualaikum dan salam sejahtera pembuka bicara. Bersyukur kita kehadrat Ilahi kena limpah serta perkenannya, maka kita dapat bersama-sama dalam talian bagi memeriahkan program Showcase Bahan Pembelajaran Virtual Bahasa Melayu BMMB 3182, Anjuran Jabatan Pengajian Bahasa Melayu dengan kerjasama PISMP BM 1621 dan PISMP PI Ambilan Jun 2020, Elektif Bahasa Melayu. Dengan kesempatan ini, pihak kami ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran hadirin semua. Pelangi indah beraneka warna muncul setelah turun hujan. Jika ingin taklukkan dunia, pendidikan diutamakan. Sejak pandemik COVID-19 berlaku, pembelajaran dalam talian bukan lagi satu pilihan, namun satu keperluan. Oleh yang demikian, guru haruslah bersedia dan sentiasa mencari idea yang baru untuk menerapkan penggunaan teknologi sebagai bahan pembelajaran bahasa Melayu. Daripada itu, dapat dilihat bahawa pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi serta elemen pembelajaran virtual pendidikan bermakna dalam pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 adalah untuk menyediakan pengalaman pembelajaran murid di samping meningkatkan keberkesanan sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran. Tanpa melengahkan masa, mari kita saksikan 5 pembentangan bahan pembelajaran virtual bahasa Melayu yang akan dibentangkan oleh para pelajar kumpulan PISMP PI 1620. Kita mulakan dengan kumpulan 1 yang terdiri daripada Saudara Muhammad Iman Hakimi bin Nur Azhar, Saudari Hamizah Suraya binti Abu Hurairah dan Saudari Putri Arisa binti Aizam Hamidi. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung terbuang. Assalamualaikum pembuka kata. Selamat datang untuk semua. Yang dihormati Puan Anis Alisha binti Abdullah, Pengarah IPG Kampus Tun Abdul Razak, barisan Dif Kehormat, barisan pensyarah, tuan-tuan dan puan-puan, dan tidak dilupakan juga rakan-rakan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bersyukur kita kepada hadirat Allah dengan kurnia dan limpahnya dapat kita menghadiri dan memperdengarkan apakah berkenaan dengan pembelajaran visual yang ditayangkan sebentar nanti. Jadi pada hari ini showcase bahan pembelajaran digital GSAT STARS telah dilakukan pada hari semalam, dan pada hari ini kami akan membentang pula pada bahagian pembelajaran visual bahasa Melayu, Anjuran Jabatan Pengajian Melayu dengan kerjasama PISMP PM 1621 beserta rakan-rakan dari PISMP PI Elektif Ambilan 2020 yang bertemakan pembelajaran virtual merevolusikan pendidikan digital. Jadi pada hari ini kumpulan saya akan yang terdiri daripada 3 ahli akan membentangkan berkenaan dengan bahan pembelajaran virtual bahasa Melayu yang telah dilakukan oleh kami bertiga. Maka tidak letlah sekiranya saya tidak memperkenalkan rakan-rakan saya yang jelita ini juga. Yang pertama sekali, Hamizah Suraya binti Abu Hurairah merupakan ahli yang pertama. Seterusnya Muhammad Iman Hakimi bin Azhar adalah diri saya, merupakan ahli yang kedua. Dan ahli yang ketiga yang terakhir sekali adalah Putri Arisa binti Aizah Hamidi. Kami bertiga merupakan pelajar guru siswa daripada PISMP PI 1620
Jadi pada hari ini kami akan mengupas 3 isu kandungan, 3 isi kandungan yang akan diperuntukkan masa. Yang pertama sekali adalah rancangan pengajian harian yang akan dibacakan oleh rakan saya Puteri Arisa. Sertanya rakan saya Hamizah Suraya binti Abu Hurairah akan membentangkan pula berkenaan dengan mana penggunaan dan contoh pelaksanaan. Jadi semoga kalian, tuan-tuan dan perempuan, dapat mendengarkan apa sahaja yang kami akan bentangkan pada hari ini. Tentunya saya serahkan kepada rakan saya Puteri Arisa. Dipersilakan. Baiklah, saya akan mulakan dengan rancangan pengajaran harian yang telah kami bina. Seterusnya. Baiklah, kita lihat di sini tarikh dan masa yang telah ditetapkan adalah pada 30 Mac bersamaan dengan bermula daripada pukul 9 pagi sehingga ke 10 pagi iaitu selama 60 minit. Mata pelajaran yang akan diajar adalah Bahasa Melayu bagi tahun 3 amanah. Bilangan murid dalam 3 amanah ini adalah seramai 25 orang dan bertemakan kekeluargaan. Tajuk yang telah difokuskan adalah bergembira dengan keluarga. Seterusnya, kita lihat bagi standard kandungan 5.1 iaitu memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Dan standard pembelajarannya pula adalah 5.1.1 memahami dan menggunakan kata tugas mengikut konteks iaitu Roman 1. Kami fokuskan kepada kata hubung bagi penghasilan inovasi kami lah. Seterusnya kita pergi kepada objektif pembelajaran iaitu pada akhir pembelajaran murid akan dapat yang pertama, menyenaraikan sekurang-kurangnya 4 kata hubung beserta fungsinya dengan betul. Yang kedua, menggunakan sekurang-kurangnya 4 kata hubung dalam ayat tunggal dengan betul. Seterusnya. Baiklah, penghasilan inovasi kami telah diterapkan di dalam pengajaran di langkah 2 iaitu selama 25 minit. Inovasi kami adalah bagi sesi uji minda iaitu yang merangkumi kefahaman dan pengaplikasian kata hubung. Aktiviti yang akan dilaksanakan oleh murid ialah yang pertama, murid akan dikehendaki untuk klik pada pautan yang telah disediakan oleh guru. Kemudian, murid perlu mengisi nama sebelum mengakses kuis. Murid juga akan diminta untuk menjawab soalan kuis secara individu dalam tempoh masa yang telah ditetapkan dan markah bagi setiap kuis akan dipaparkan melalui papan mata apabila selesai menjawab soalan kuis. Pada bahagian catatan pula kita lihat pada pengisian kurikulum yang mengandungi ilmu yakni bahasa dan juga bahan multimedia. Seterusnya, kemahiran berfikir yang diaplikasikan adalah kemahiran mengaplikasi. Nilai murni yang diterapkan adalah kerjasama, ketekunan, keyakinan dan juga gigih. Bahan bantu mengajar yang telah kami gunakan adalah aplikasi GamiLab. Strategi yang diterapkan adalah strategi berasaskan kontekstual dan juga didik hibur. Baiklah, seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya. Okey, baiklah. Seterusnya kita akan balik pula kepada manual penggunaan. Seterusnya. Okey, terlebih dahulu para hadirin juga boleh melihat bersama dengan saya melalui dengan men-scan ataupun mengakses daripada butiran kod yang telah kami paparkan. Okey. Baiklah, seterusnya saya akan sharekan skrin saya mengenai isi kandungan yang terdapat dalam link tersebut. Okey, baiklah. Seperti mana yang telah anda lihat sekarang, ini merupakan manual penggunaan lumba kata hubung yang daripada aplikasi GamiLab yang telah kami hasilkan. Okey, yang pertama, sebaik sahaja anda telah melayari laman web rasmi GamiLab. Okey, seperti yang dikatakan oleh saudari Arisa tadi, murid akan mengakses aplikasi ini daripada link tersebut. Okey, kemudian seterusnya, murid juga akan meletakkan nama mereka bagi tujuan mencatat dan paparan markah bagi pada akhir sesi permainan yang dijalankan. Okey, kemudian seterusnya
Seperti yang kita lihat pada paparan nombor 3 ini, untuk memulakan permainan lumba kata hubung, pemain perlu menekan butang play untuk terus bermain. Okey. Setelah daripada itu, permainan aplikasi ini juga akan mengajar pada para pengguna cara untuk melaksanakan permainan tersebut. Okey, seperti yang kita dapat lihat dekat sini, dekat paparan ni, pemain ataupun pengguna boleh menggunakan butang atas, bawah, tepi, kiri dan kanan untuk menggerakkan peserta ini bergerak untuk bermain permainan ini. Okey. Seterusnya, untuk cara bermain, pada paparan ini, pengguna akan dapat melihat catatan masa, jarak perjalanan, kelajuan dan juga jumlah baki tenaga. Okey, sekiranya jumlah yang dapat dijawab dengan betul juga akan dipaparkan pada belah bahagian kiri sekali, iaitu sekiranya pengguna dapat menjawab dengan betul, maka 3/3 lah jumlah yang telah dapat dijawab. Okey. Okey, sekiranya mereka tidak dapat mengawal kedudukan ataupun keseimbangan basikal tersebut, maka akan berlaku kekurangan baki tenaga yang terdapat. Okey, sebagai contohnya kita lihat kat sini, sebab itulah perlunya kebijaksanaan seorang pengguna untuk mengendalikan basikal tersebut. Okey, seperti yang disebutkan kat sini, sila hati-hati semasa mengawal kelajuan di selekor dan sisi jalan atau anda akan mengalami kemalangan dan kehilangan tenaga. Okey, dalam pada masa yang sama, sebenarnya kami menghasilkan aplikasi ini adalah dengan tujuan menggalakkan murid-murid untuk mengetahui sedikit sebanyak keselamatan jalan raya. Okey. Okey, seperti seterusnya kita lihat terdapat kotak kuasa ini untuk menjawab soalan. Okey, selain murid mendapat menjawab soalan, mereka juga akan mendapat kuasa untuk meningkatkan lagi kelajuan basikal tersebut. Okey, untuk bahagian menjawab soalan, okey, yang pertama, pastikan anda menjawab soalan dengan jawapan yang betul dan sesuai. Kegagalan dalam menjawab soalan boleh menyebabkan anda tidak memperoleh tenaga lalu menyukarkan anda menyelesaikan perlumbaan dengan segera. Okey, sama macam apa yang telah saya terangkan sebentar tadi. Okey, dan seterusnya bagi skor markah, selesai saja main dan anda akan diberikan catatan masa dan juga pesaing anda, iaitu rakan-rakan sekelas ataupun rakan-rakan daripada luar. Okey, dalam konteks pembelajaran kita, kami telah memberikan link kepada murid-murid tahun 3 dan mereka akan bersaing sesama rakan-rakan mereka. Okey, dan itu sahaja daripada manual penggunaan kami dan diharapkan permainan ini dapat memberikan pengalaman dan yang menyeronokkan dalam pendidikan. Okey, baiklah, seterusnya saya akan serahkan kepada saudara Iman. Okay, saya ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan saya atas penerangan rancangan pengajian harian dan berkaitan rancangan pengajian harian itu, RPH itu, terhadap program atau produk inovasi yang telah diterangkan oleh Saudari Hamidah sebentar tadi. Jadi kita tengok keberkesanan, apakah keberkesanan yang boleh kita dapati dan macam mana permainan ini dijalankan. Jadi tanpa membuang masa, saya cuba tunjukkanlah dalam video pembentangan yang telah dilakukan oleh rakan saya sebelum ini. Siti menangis melihat kesusahan dihadapi oleh orang Palestin. Siti menangis kerana melihat kesusahan yang dihadapi. Ketika saya besar, saya akan membantu keluarga saya yang telah
Itu merupakan sedikit sebanyak contoh ataupun video suditan daripada video yang telah kami lakukan atas perbincangan permainan game minit ataupun digelarkan Lumba Kata Hubung. Jadi diharapkan pembentangan pada hari ini dapat memberikan manfaat kepada penonton sekalian, tidak kira tuan-tuan ataupun puan, cikgu-cikgu, murid-murid ataupun rakan-rakan seperjuangan saya yang bakal menjadi guru pada masa akan datang. Diharapkan mereka dapat menggunakan aplikasi seperti ini dalam memastikan aktiviti PDP yang ingin dijalankan menjadi lebih efektif, menyeronokkan, di samping kita nak pastikan murid ataupun rakan-rakan mencapai objektif pembelajaran yang dikehendakinya kerana pembinaan anak bangsa bermula daripada sekolah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sudah tayangan bahan pembelajaran virtual Bahasa Melayu bagi kumpulan yang pertama. Seterusnya, kita akan saksikan tayangan bahan pembelajaran virtual dari kumpulan yang kedua, iaitu terdiri daripada Saudara Muhammad Adib Abdul Hakim bin Jumaat, Saudara Muhammad Azizi bin Dolah dan Saudara Muhammad Faizun Najmi bin Hasmuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami terdiri daripada saya, Muhammad Adib Abdul Hakim bin Jumaat, Muhammad Faizun Najmi bin Hasmuri dan Muhammad Azizi bin Dolah akan membentangkan tentang inovasi yang telah kami hasilkan berdasarkan rancangan pengajaran harian yang telah kami bina. Okey, kita lihat daripada rancangan pengajaran harian tersebut, iaitu mata pelajarannya adalah Bahasa Melayu. Tarikh yang telah kami ambil ialah 30 hari bulan 3 2022. Hari ini pada hari Rabu, masa pada 9 pagi hingga 10 pagi, iaitu berlangsung selama 1 jam. Okey, tahun yang kami akan ajari ialah 4 ilmu Cina. Bilangan muridnya ialah 20 hari bulan 20 per 20 orang. Okey, terus temanya ialah kemasyarakatan. Tajuknya ialah indahnya peribahasa. Kemahiran bahasa yang kami ambil ialah aspek seni bahasa. Okey, terusnya kita lihat pada standard kandungannya ialah 4.1, iaitu mengaplikasikan unsur keindahan dan kesatuan bahasa dalam bahasa sastra. Okey, standard pembelajarannya ialah 4.1.1, iaitu bercerita dan mengujarkan dialog yang memiliki peribahasa. Okey, kita lihat pada objektif ialah pada akhir pembelajaran, murid akan dapat mengetahui sekurang-kurangnya 2 peribahasa serta maknanya dengan betul. Dan yang kedua ialah murid dapat mengujarkan dialog yang mengandungi peribahasa dengan betul dan tepat. Dan yang terakhir ialah murid dapat bercerita pendek menggunakan peribahasa berdasarkan tema yang diberikan dengan betul dan tepat. Okey, pengetahuan sedia ada, iaitu murid pernah mempelajari salah satu daripada jenis peribahasa, iaitu perumpamaan ketika berada pada tahun 3. Okey, seterusnya ialah pengisian kurikulum. Yang pertama ilmu, iaitu ilmu tentang peribahasa baharu. Okey, yang kedua ialah teknologi maklumat dan komunikasi, iaitu penggunaan galeri peribahasa Melayu. Yang ketiga ialah pembelajaran penyelesaian masalah. Yang keempat ialah pembelajaran mempusatkan murid. Yang kelima ialah bahasa, bercerita dan mengujarkan dialog. Dan yang keenam, kreativiti dan inovasi, iaitu membuat peta minda. Sistem bahasa yang kami ambil, iaitu yang pertama ialah peribahasa, dan yang kedua ialah sebutan dan intonasi yang betul. Bagi bahan pengajaran yang telah kami gunakan ialah yang pertama ialah video pembelajaran, yang kedua ialah galeri peribahasa Melayu, yang ini inovasi yang telah kami hasilkan. Yang ketiga ialah aplikasi Wheel of Name. Yang keempat ialah LCD, yang kelima ialah komputer riba, yang keenam ialah kertas putih, yang ketujuh ialah marker pen, dan yang ke-8 ialah kad bergambar. Okay, baiklah. Seterusnya kita masuk kepada langkah yang pertama dalam RPH ini, iaitu bagi pelaksanaan aktiviti teka-teki bergambar. Yang mana dekat sini kita dapat lihat ada beberapa gambar tentang teka-teki, yang mana semua murid akan diberikan pautan galeri peribahasa Melayu untuk memulakan sesi pembelajaran. Yang kedua, murid akan dibahagikan kepada 4 kumpulan yang terdiri daripada 5 orang ahli. Yang ketiga, setiap kumpulan akan diberi 2 kad bergambar yang berbeza.
Yang keempat, murid perlu meneka peribahasa sesuai dengan kad bergambar tersebut. Yang kelima, kemudian setiap kumpulan juga perlu meneroka inovasi galeri peribahasa Melayu untuk mencari maklumat peribahasa. Bawah sikit, yang bertepatan dengan kad bergambar. Manakala yang keenam, murid perlu meneroka 3 galeri peribahasa tersebut secara menyeluruh dan memahami setiap peribahasa yang ditemukan. Itu bagi langkah yang pertama. Bagi langkah yang kedua pula, iaitu menghasilkan peta minda berdasarkan kad bergambar. Yang mana kita dapat lihat di sini, murid mencatat maklumat yang telah dikumpulkan dalam bentuk peta minda. Yang bagi langkahnya, setiap kumpulan akan diberi sehelai kertas putih dan 2 batang pen marker. Yang kedua, murid perlu mengumpulkan maklumat yang telah diperolehi dalam galeri peribahasa Melayu dan ditulis pada kertas putih dalam bentuk peta minda. Yang ketiga, murid perlu berbincang dalam kumpulan untuk menghasilkan sebuah peta minda yang kreatif dan cantik. Seterusnya, yang keempat, setiap kumpulan akan mempersembahkan hasil peta minda tersebut di hadapan kelas. Bagi yang langkah yang kedua pula, iaitu mengujarkan dialog yang mengandungi peribahasa, yang mana murid mengujar dialog yang mengandungi peribahasa dengan nada dan intonasi yang sesuai. Ini merujuk kepada langkah yang kelima, iaitu murid juga perlu mengujarkan dialog yang telah mereka terokai dalam galeri peribahasa Melayu dengan nada dan intonasi yang sesuai. Seterusnya, bertepatan dengan kad bergambar bagi setiap kumpulan. Bagi langkah yang keenam, guru akan memberi komen selepas murid mengujarkan dialog yang mengandungi peribahasa tersebut. Baiklah, langkah yang ketiga pula, iaitu aktiviti bercerita berdasarkan peribahasa, yakni bercerita dalam kumpulan berdasarkan tema. Yang pertama, seorang wakil kumpulan akan mencabut undi untuk menentukan tema penceritaan kumpulan mereka menggunakan aplikasi Wheel of Time. Yang kedua, setiap kumpulan berbincang selama 5 minit untuk menghasilkan sebuah cerita pendek berdasarkan tema yang telah mereka perolehi dan menulis cerita pendek tersebut pada papan putih dalam galeri peribahasa. Seterusnya, yang ketiga, setiap cerita pendek tersebut perlulah mengandungi sekurang-kurangnya 2 peribahasa yang terdapat dalam galeri peribahasa itu. Yang keempat, wakil setiap kumpulan perlu membentangkan hasil penceritaan mereka di dalam galeri peribahasa itu selama 2 minit. Yang kelima, kumpulan yang kreatif menghasilkan penceritaan tersebut akan diberikan ganjaran. Saya akan meneruskan sesi pembentangan. Seperti yang kita sedia maklum, yang saudara Faizun cakapkan tadi, dalam APH kami telah menyediakan 3 langkah, yang mana yang langkah pertama ni aktiviti teka-teki bergambar, yang mana murid akan perlu meneroka galeri peribahasa Melayu. Yang kedua ni, langkah yang kedua ni, murid perlu mencatat dalam bentuk peta minda serta mengujar dialog. Dan yang ketiga, murid perlu bercerita. Jadi ketiga-tiga aktiviti pembelajaran ni perlulah dilaksanakan menggunakan inovasi yang telah kami hasilkan. Jadi inovasi yang telah kami hasilkan ini bernama Galeri Peribahasa Melayu. Jadi sebelum saya pergi dengan lebih lanjut tentang Galeri Peribahasa Melayu ni, bolehlah terlebih dahulu saya terangkan tentang manual penggunaannya terlebih dahulu. Sebelum kita akan tengok satu persatu macam mana cara nak guna manual Galeri Peribahasa Melayu ni. Baiklah. Ni ada beberapa manual penggunaan yang disediakan dalam Galeri Peribahasa Melayu ni. Baiklah, kita lihat satu persatu, yang mana langkah yang pertama, setiap murid dia akan diberikan pautan Google dokumen yang menjelaskan maksud peribahasa serta jenis-jenis peribahasa. Jadi murid ni dia akan diberikan Google Doc terlebih dahulu. Google Doc ni bukannya Galeri Peribahasa Melayu tu, tapi Google Doc ni sebagai muka depan sahaja supaya mereka dapat masuk ke dalam dunia Galeri Peribahasa tersebut. Jadi yang kedua, murid akan membuka fail tersebut untuk memulakan pembelajaran dengan membuka minda murid terhadap topik pembelajaran yang akan dipelajari, iaitu topik apa? Topik peribahasa. Okey, yang ketiga,
setelah memahami maksud dan jenis-jenis peribahasa ni, murid perlu klik salah satu daripada 3 pautan galeri peribahasa. Jadi kami telah menyediakan dalam link Google Document tu, kami telah letak 3 link pautan. Maksudnya galeri peribahasa kami ada 3. Setiap jenis peribahasa tu ada satu galerinya. Okey, 3 pautan tersebut dia merujuk kepada 3 jenis galeri peribahasa yang berbeza, iaitu galeri peribahasa pepatah, galeri peribahasa perumpamaan dan galeri peribahasa simpulan bahasa. Okey, jadi apabila mereka sudah membuka galeri tersebut, murid perlu meneroka ketiga-tiga galeri dan memahami setiap peribahasa yang terdapat dalam setiap galeri. Dan setelah selesai meneroka, sesi soal jawab dilaksanakan. Jadi pada sudut soal jawab yang disediakan. Jadi semua sudut ni dah disediakan dalam galeri tersebut. Jadi murid cuma perlu ikut the flow saja. Follow the flow. Macam mana mereka perlu menggunakan ni berdasarkan manual ni lah. Dan juga arahan guru. Jadi guru perlu membimbinglah murid. Dan murid perlu menulis soalan pada papan putih dan akan dijawab oleh guru. Okey, bagi meningkatkan kefahaman murid tentang topik peribahasa ni, murid boleh mencuba untuk menjawab latihan pengetahuan yang telah disediakan. Okey. Sebelum saya pergi lebih lanjut, saya akan menunjukkan tentang galeri peribahasa. Okey, ini adalah muka depan bagi galeri peribahasa kami. Dekat sini ada ditunjukkan selamat datang. Okey. Di sini kami, seperti yang saya kata tadi, kami telah menyediakan muka depan untuk inovasi kami, inovasi galeri peribahasa ni. Dan dekat sini murid sebelum mereka meneroka galeri yang telah kami sediakan, dia perlu memahami dahululah apa maksud peribahasa tu secara umum dan apa jenis-jenis peribahasa ni. Jenis peribahasa ada 4, tapi kami menyediakan 3 galeri peribahasa saja. 3 simpulan bahasa, perumpamaan, pepatah, kata bidalah ni tak ada. Okey. Jadi dekat bahagian bawah ni ada satu kotak jadual. Dekat setiap kotak jadual ni kami telah letak link. Ada 3 link dan setiap link ni akan memandu murid untuk menuju ke arah galeri peribahasa yang telah kami sediakan. Jadi untuk perbentangan kali ini, saya rasa saya akan bentang bahagian galeri peribahasa perumpamaan sahaja. Sebab konsep ketiga-tiga galeri ini sama. Cuma isi dan fakta di dalamnya berlainan dan bentuk reka bentuk je berlainan mengikut galeri. Okey, kita akan lihat kepada galeri yang pertama. Okey. Di sini, ini adalah galeri yang pertama. Jadi untuk pengetahuan penonton sekalian, kami menggunakan aplikasi Kumo Space untuk membuat galeri peribahasa kami. Jadi aplikasi Kumo Space ni dia boleh diakses oleh semua kalangan murid lah. Tidak kira asalkan dia ada link untuk memasuki Kumo Space ni, jadi dia boleh dengan bebas untuk masuk dalam Kumo Space ni. Okey. Apabila tibanya dalam galeri perumpamaan ni, dia perlu mengikuti jalan-jalan ni yang telah ditetapkan ni, dan dia perlu pergi ke lokasi-lokasi yang telah ditentukan. Seperti yang pertama ni, lokasi yang pertama. Lokasi yang pertama ni seperti yang kamu semua lihat, di sini ada satu gambar. Jadi macam mana galeri peribahasa ni dapat membantu murid untuk mempelajari peribahasa. Jadi macam inilah caranya. Yang pertama, murid perlu lihatlah gambar ni. Okey. Saya bagi situasi. Apabila murid lihat gambar ni, murid akan tanya, gambar apa ni? Untuk apa gambar ni diletakkan kat sini? Jadi murid perlu meneka-lah, ni berdasarkan gambar ni, apa peribahasa yang boleh dikaitkan dengan gambar ni? Okey. Dia boleh lihat ibu menggendong anak. Okey. Jadi kalau murid ingin tahu, dia ada sifat inquiry, dia akan mencari. Tapi dekat dalam galeri peribahasa ni, senang sahaja untuk mengetahui apakah peribahasa dalam ni. Dia hanya perlu pergi ke bahagian meja ni dan dia akan tengok satu tablet. Dekat sini dia akan tulis, sila klik untuk perumpamaan satu. Perumpamaan yang merujuk pada gambar ni. Jadi dia perlu klik dan dekat sini
dia akan keluar apakah peribahasa yang berkaitan dengan gambar. Jadi untuk peribahasa tadi, peribahasa yang berkaitan adalah peribahasa bagai menatang minyak yang penuh. Dekat sini, setiap kali murid akan klik ni, dia akan memaparkan gambar tadi dan dia akan memaparkan apa peribahasa yang berkaitan dengan gambar. Serta dia akan menerangkan juga lah apa maksud peribahasa tersebut. Okey, bertepatan dengan langkah yang kedua yang ada dalam RPH tadi, iaitu murid akan mengujarkan dialog, betul? Jadi macam mana, dari mana dialog yang murid itu akan ujarkan? Jadi setiap link yang kami sediakan akan ada contoh dialog dekat bahagian bawah. Dialog secara mudahnya dialog Upin Ipin lah. Dialog ni dia akan membimbing murid macam mana penggunaan peribahasa perumpamaan tersebut dalam dialog lah. Jadi murid boleh menggunakan dialog ni untuk dibacakan di hadapan kelas dengan bimbingan dari guru menggunakan intonasi dan nada yang betul. Okey. Jadi murid boleh meneruskan kepada lokasi yang seterusnya. Okey, kita akan pergi dekat sini, lokasi yang kedua. Okey, murid boleh duduk dekat sini. Ada satu gambar, ada satu video. Video kacang tengah berlagu sedih. Okey. Jadi berdasarkan lagu ni, murid perlu tekalah apa peribahasa yang berkaitan dengan video ni. Jadi murid perlu carilah tablet. Dekat mana tablet? Dekat atas meja ni. Jadi murid perlu tekan dan di sini dia akan memaparkan apa maksud peribahasa tersebut. Okey, maksud peribahasa ni bagi kacang merupakan kulit. Dan maksudnya ada dekat sini tidak mengenang jasa dan budi orang yang pernah membela dan menolongnya. Dan di sini juga ada diletakkan contoh situasi serta contoh ayat dan tidak lain juga bukan ada juga contoh dialog. Okey. Okey, murid boleh meneruskan pada bahagian yang seterusnya. Gambar anjing kucing. Sama saja. Dekat sini ada bagai anjing kucing, dua orang yang bertengkar dan serta dengan contoh dialognya sekali. Ni apabila tekan ni, kalau nampak tak jelas dia boleh adjust size dia ataupun dia boleh full screen kan. Boleh full screen kan macam ni. Okey, ikut kesesuaian masing-masing. Okey, dan selepas selesai meronda-meronda dekat bahagian galeri peribahasa ni, aktiviti mereka tidak akan habis macam tu saja. Apabila kita lihat pada penghujung langkah yang kedua pada RPH tadi, mereka akan melakukan soal jawab. Okey. Berdasarkan soal jawab ni, macam mana mereka boleh melakukan soal jawab? Jadi dekat sini sudah diwujudkan satu sudut soal jawab. Sudut soal jawab ni bukannya semata-mata untuk hiasan semata-mata. Jadi murid boleh duduk dekat sini. Murid boleh duduk dekat sini dan murid boleh klik pada papan putih yang telah disediakan. Okey, whiteboard ni dia ada multi-function. Ada function yang banyak lah. Salah satu fungsinya ialah murid boleh menulis soalan. Soalan apa yang murid tu boleh yang ada dalam fikiran murid tu, murid boleh tulis dalam dalam papan putih ni lah. Sekejap Okey, internet ni, tapi dalam papan putih ni dia ada dua fungsi. Yang pertama, murid boleh menulis soalan. Yang kedua, murid juga boleh melukis. Murid juga boleh melukis dalam papan putih tersebut. Jadi ada fungsi yang pelbagai. Dan sekiranya sesi soal jawab selesai, untuk sesi pengukuhan pula ada disediakan apa orang cakap ni? Quizzes. Dekat bahagian komputer riba ni. Jadi apabila sudah selesai sesi pengajaran, murid boleh tekan klik sini dan murid boleh menjawablah soalan-soalan yang telah disediakan. Okey, jadi itu sahaja untuk, dan saya boleh cuba buka lah untuk ditunjukkan.
Ini untuk galeri yang kedua. Internet saya agak perlahan, jadi mohon maaf. Saya akan cuba buka. Untuk galeri yang kedua ada disediakan bilik-bilik. Seperti ini. Dan untuk galeri yang ketiga pun ada disediakan lokasi-lokasi seperti ini. Okey, jadi rasanya itu sahaja untuk perbentangan dari kumpulan kami. Okey. Kita akan terus, saya akan serahkan kepada pengacara majlis. Okey, sekian, terima kasih. Selesai sudah tayangan bahan pembelajaran virtual kumpulan 2 sebentar tadi. Seterusnya, kita akan saksikan tayangan bahan pembelajaran virtual dari kumpulan ketiga yang terdiri daripada Saudari Raihanah binti Abbas dan Saudari Huda binti Abdul Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para hadirin. Hari ini saya dan Raihanah daripada kumpulan 4 akan membentangkan pembentangan bahan digital pembelajaran virtual bermakna. Seterusnya, isi kandungan yang pertama, standard kandungan dan standard pembelajaran. Yang kedua, objektif dan kriteria kejayaan. Yang ketiga, bahan inovasi. Dan yang keempat, manual penggunaan dan pengaplikasian bahan inovasi. Terlebih dahulu kita tengok pada rancangan pengajaran harian yang kami hasilkan. Yang pertama, mata pelajaran Bahasa Melayu, tahun 4, bilangan murid seramai 20 orang, tarikh 11 April 2022, hari Isnin, masa 9.30 hingga 10.30 pagi, selama 60 minit, tema kemasyarakatan dan tajuk jiran tetangga. Seterusnya, standard kandungan dan standard pembelajaran. Standard kandungannya 2.1 asas membaca dan memahami. Manakala standard pembelajaran 2.1.1 membaca dan memahami petikan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Seterusnya, kemahiran membaca, memahami, pengetahuan petikan, bentuk pentaksiran, penilaian formatif, dan akhir sekali pengukuran membaca dan memahami petikan dengan sebutan yang betul, membaca dan memahami petikan dengan intonasi yang sesuai. Seterusnya, objektif dan kriteria kejayaan. Objektif, pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran, murid dapat membaca dan memahami petikan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Kriteria kejayaan pula, murid dapat membaca dan memahami teks petikan yang diberikan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Seterusnya, aktiviti pengajaran dan pembelajaran kami ambil daripada salah satu langkah pada RPH yang kami hasilkan. Langkah yang kedua, selama 25 minit, isi pelajaran, aktiviti Kumu Space, pembacaan dan pemahaman petikan teks Hari Keluarga Taman Impian tentang aktiviti kemasyarakatan. Aktiviti PDP, guru memberikan pautan aplikasi Kumu Space kepada murid-murid. Murid-murid membaca petikan teks yang telah diperdengarkan oleh guru secara beramai-ramai dengan menggunakan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Dan akhir sekali, murid-murid melengkapkan peta alir aktiviti kemasyarakatan yang terdapat dalam petikan teks secara maya berdasarkan pemahaman mereka. Bagi ruangan catatan, EMK, teknologi maklumat dan komunikasi, iaitu aplikasi Kumu Space, bahan, video daripada YouTube, Jamboard, kaedah berpusatkan murid dan strategi kooperatif dan konstruktivisme. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan pembentang saya, Raihanah. Seterusnya, kita pergi kepada bahan inovasi iaitu BM Space, Pintar Baca. Aplikasi yang digunakan adalah aplikasi Kumu Space. Berikut merupakan aplikasi Kumu Space yang telah kami hasilkan. Dan di dalam Kumu Space ni, iaitu Pintar Baca, mengandungi 3 aktiviti utama iaitu video berbaik dengan jiran,
titer pembaca, dan yang ketiga, senaraikan aktiviti berdasarkan petikan, yang mana yang telah disebutkan oleh sahabat saya sebentar tadi. Okey. Berikut merupakan link untuk mengakses bahan inovasi. Pada itu, saya akan tunjukkan cara penggunaan bahan inovasi tersebut. Okey. Okey. Okey, sebentar ya. Okay, ini adalah linknya yang telah saya masuk. Dan kita akan pergi kepada aktiviti ketiga, iaitu senaraikan aktiviti berdasarkan petikan. Okey. Nampak kan ada tab, dan di sini merupakan aktiviti kemasyarakatan yang telah disebutkan sebentar tadi. Okey. Okey, di sini murid-murid akan membaca bersama dengan guru menggunakan bahasa yang betul dan intonasi yang sesuai secara beramai-ramai. Kemudian untuk menguji kefahaman mereka pula, mereka akan menjawab soalan yakni peta alir yang telah disediakan berkaitan dengan aktiviti petikan, aktiviti kemasyarakatan dalam petikan tersebut. Sebagai contoh, okey, Cik Hussein membawa keluarganya ke taman rekreasi. Sebagai contoh, kita tarik satu daripada aktivitinya, contoh mendaftar. Okey. Okey. Kemudian, setelah mereka melengkapkan peta alir tersebut berkaitan dengan aktiviti kemasyarakatan, mereka dapat tekan pada butang finish dan mereka dapat lihat markah mereka berapa yang mereka perolehi. Check my answer. Okay. Jadi dapatlah 0/10 kerana jawapannya salah. Jadi secara tidak langsung aktiviti pada aktiviti ni dia akan terus, kita akan menguji pelajar, kita akan mentaksir pelajar itu dari segi kebolehan dia membaca dan dari segi kefahaman mereka. Dan mereka sendiri boleh menilai tahap kefahaman mereka kerana telah diberikan penskoran daripada ini secara automatik. Okay. Okay, itu berikut merupakan salah satulah aktiviti yang kita dapat daripada BM Space Pintar Baca. Dan banyak lagi aktiviti menarik yang boleh mereka explore daripada BM Space Pintar Baca. Dan manfaatnya BM Space Pintar Baca ni, mereka bukan saja dapat menjalankan aktiviti ni di waktu hari pembelajaran, tapi mereka boleh laksanakan di rumah dan boleh menjawabnya secara berulang kali. Baiklah, sekian. Terima kasih. Baiklah, selesai sudah tayangan bahan pembelajaran virtual bagi kumpulan ketiga. Kita akan beralih untuk menyaksikan tayangan bahan pembelajaran virtual dari kumpulan keempat yang terdiri daripada Saudari Nur Ifa Syahira binti Roslam, Saudari Natasha Iliani binti Muhammad Halim dan Saudari Nurul Farah Afikah binti Mawaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, seterusnya kami akan membentangkan showcase bahan pembelajaran virtual Bahasa Melayu BMME 3182. Ahli kumpulan terdiri daripada saya, Natasha Iliani binti Muhammad Halim, Nur Ifa Syahira binti Roslam dan Nur Farah Afikah binti Mawaini. Kami terdiri daripada PISMT CI 1620. Seterusnya. Okay, baiklah. Ini adalah merupakan rancangan pengajaran harian yang telah kami sediakan, iaitu kami ambil daripada tahun 2
Daripada itu, marilah membaca. Tarikh 7 Mei 2022, mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 2 Cempaka, bilangan murid seramai 18 orang, masa iaitu 1 jam, 8.30 hingga 9.30, tema kekeluargaan dan tajuknya ialah agihan tugas kami. Seterusnya. Baiklah, rancangan pengajaran harian ini diteruskan lagi dengan standard kandungan iaitu 2.1 Asas Membaca dan Memahami. Manakala standard pembelajarannya pula ialah 2.1.1 Membaca dan Memahami Perkataan. Objektif pembelajaran yang pertama sekali, murid dapat membaca 7 daripada 9 perkataan dengan sebutan dan intonasi yang betul. Objektif pembelajaran yang kedua pula ialah murid dapat memahami 7 daripada 9 perkataan yang dibaca dengan betul dan tepat. Seterusnya dari segi sistem bahasa. Sistem bahasa yang ditekankan dalam rancangan pengajaran harian kumpulan kami ialah yang pertama, sebutan dan intonasi. Yang kedua, sistem ejaan. Yang ketiga, perkataan seperti mengemop, menyapu, mengelap, memasak, mencuci, melipat, menyidai, melukis dan menyusun. Di antara pengisian kurikulum yang terdapat di dalam IPS kami ialah dari segi ilmu, ditekankan kepada pendidikan civic dan bahasa Melayu. Dari segi nilai murni, terdapat nilai murni menyayangi keluarga dan menghargai waktu lapang bersama dengan keluarga. Dari segi kemahiran berfikir pula, kemahiran berfikir yang terdapat dalam IPS ini ialah kemahiran merumus dan kemahiran menganalisis. Dari segi kecerdasan pelbagai pula ialah dari segi muzik, verbal, linguistik dan interpersonal. Manakala untuk teknologi maklumat dan komunikasi, TMK adalah berasaskan bahan virtual iaitu Mozilla Hub, LCD dan projektor. Kaedah dan teknik yang ditekankan oleh IPS kami ialah pembelajaran kooperatif, pembelajaran berpusatkan murid, soal jawab dan juga perbincangan. Manakala untuk pengetahuan sedia ada murid, murid sudah pun tahu membaca suku kata. Bahan bantu mengajar yang diterapkan oleh IPS kami ialah yang pertama sekali ialah penggunaan bahan seperti video. Yang kedua, bahan visual iaitu Mozilla Hub. Yang ketiga, kad perkataan dan yang keempat, kuis secara atas talian. Baiklah, yang seterusnya saya akan menerangkan bagi langkah yang pertama iaitu kita berfokuskan kepada penggunaan bahan pembelajaran virtual yang telah kami hasilkan. Jadi kami telah menggunakan bahan pembelajaran virtual tersebut pada langkah yang pertama. Jadi apakah aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang terdapat dalam langkah 1 ini? Jadi yang pertama, murid akan menjalankan aktiviti Treasure Hunt Mini. Jadi murid diminta untuk mengakses pautan Mozilla Hub. Yang ketiga, murid dibahagikan kepada 3 kumpulan kecil. Murid diminta untuk meneroka Mozilla Hub bersama ahli kumpulan. Okey, jadi mereka akan teroka Mozilla Hub ni bersama-sama dan mencari perkataan-perkataan yang telah disediakan. Contohnya mengemop, mencuci, mengelap, menyapu, melipat, menyidai, menyusun, melukis dan memasak. Jadi di sini mereka akan cuba untuk membaca dan juga memahami perkataan-perkataan tersebut. Okey, seterusnya. Okey. Setiap kumpulan diminta untuk meneroka bilik di dalam Mozilla Hub mengikut giliran yang telah ditentukan. Setiap kumpulan diminta untuk membaca dan memahami perkataan yang disediakan dalam Mozilla Hub dengan bantuan gambar. Jadi dalam Mozilla Hub tersebut, kami telah sediakan perkataan yang berbentuk teks dan juga gambar. Jadi di sini akan memudahkan murid itu untuk memahami dan membaca dan memahami perkataan-perkataan yang telah kami sediakan. Dan juga teks ataupun perkataan yang telah kami sediakan itu adalah berdasarkan tajuk yang telah kami pilih, iaitu agihan tugas kami. Jadi, aktiviti pengajaran yang ketujuh, kemudian setiap kumpulan diminta untuk memasuki ruang perbincangan untuk menyelesaikan tugasan mini. Okey, tugasan mini ni dia macam soalan, kami telah memberi soalan iaitu berdasarkan apa yang mereka telah belajar daripada perkataan-perkataan dalam Mozilla Hub. Okey. Yang ke-8, setelah 18 minit, murid diminta untuk merumuskan kembali perkataan yang mereka telah terokai. Jadi, kaedah yang kami fokuskan dekat sini adalah kaedah pembelajaran berpusatkan murid dan pembelajaran kooperatif. Dan juga menggunakan bahan pembelajaran virtual iaitu Mozilla Hub.
Okey, seterusnya kami akan tayangkan simulasi bagi penggunaan bahan pembelajaran virtual yang telah kami hasilkan. Boleh. Semua dah masuk. Okey, cikgu nampak Farah dah masuk. Allah, Natasha pun dah masuk. Saya nampak cikgu. Jadi, semua nampak ke room dekat dalam kelas ni? Nampak banyak. Wow. Ada nokta lah cikgu. Okey. Mula sekali kita akan masuk room pertama dahulu. Kita masuk ikut turutan lah. Mula-mula kita akan masuk room pertama. Kemudian kita akan masuk room kedua yang dekat sebelah kelas room pertama ni. Dan room ketiga lah yang dekat belakang sekali tu. Okey, jadi sekarang kita akan masuk dulu room 1. Jadi tugasan pertama, sabar Tasha. Okey, baik cikgu. Okey, tugasan pertama. Okey, cikgu nak Farah dan Natasha membentuk satu kumpulan kan? Okey. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Farah dengan Tasha meneroka dulu room 1. Dan cikgu akan ada sekali lah dengan Farah dengan Tasha untuk ekor sekali dan bimbing sekali. Okey, boleh? Baik, cikgu. Bila dah selesai room 1, cikgu akan dan kita bertiga akan bergerak ke room kedua dan seterusnya room ketiga. Boleh? Boleh. Okey, jom kita bergerak ke room 1. Cikgu saya dah masuk. Okey. Cikgu belum masuk. Okey, cikgu saya dah masuk. Wah, cantiknya cikgu bilik ni. Kan cantik kan? Cantik. Okey, kita pergi belakang. Wah, ada gambar bergerak lah cikgu. Kat mana? Saya dekat sini Farah. Saya nampak. Okey, dalam room ni apa gambar ataupun apa pergerakan yang kamu dapat tengok? Saya dapat tengok ada kartun tengah macam sapu-sapu sampah. Okey, betul. Lagi? Cikgu, saya nampak yang mengelap ni cikgu. Dia gelap apa ni cikgu? Betul. Cikgu, saya nampak ada yang Satu macam lagi. dia macam sapu sampah juga. Tapi dia macam mop pun ada. Dia mop tapak kaki dia cikgu. Oh, betul. Itu mengemop. Okey. Jadi, apa 3 perkataan yang kamu dah dapat dalam room pertama ni? Yang pertama, menyapu. Betul. Mengemop. Okey, betul. Mengemop. Yang terakhir sekali? Mengelap. Okey, betul. Okay, jadi cikgu nak kamu ingat 3 perkataan ni yang kamu jumpa dalam room ni. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, baiklah. Jom. Seterusnya kita bergerak ke room kedua. Ikut cikgu. Dah. Okey. Dekat sini lah. Cikgu, saya dah masuk. Mana cikgu? Cikgu tadi dekat luar. Okey. Maaf, cikgu baru masuk. Okey. Okey. Dekat sini ada tulisan. Dia kata antara 3 perkataan yang telah dipelajari, apakah perkataan yang sesuai bagi definisi mengeringkan dengan kain lap? Ya, Farah. Kamu refresh balik apa yang ada dekat room 1 tadi. Itu akan membantu. Ini semua perlukan kerjasama antara Natasha dan Farah untuk menyelesaikan tugasan yang ada dekat room ni lah dan breakout seterusnya. Boleh cikgu. Farah. Tadi dekat room 1 ada perkataan mengemok kan? Tapi Dia ada menyapu dengan apa lagi satu? tak ingat lah dekat lap. Yang dekat tingkap tadi. Yang saya ingat dekat tingkap tadi. Dia macam guna kain lah yang tu. Mengelap. Betul lah Sebab Farah mengelap dia bukan guna kain. Dekat sini dia tulis guna kain. Kalau mop dia guna mop. Saya rasa betul lah jawapan awak mengelap kan? Okey. Cikgu, jawapan dia mengelap. Betul ke cikgu? Betul. Betul jawapan Natasha dengan Farah. Yeay. Betul. Nampak cikgu? Nampak.
Room Room 2. 2. Room 2. Wah, itulah yang ada dekat room 2 ni. Saya nampak Cikgu, dekat saya belakang. nampak. Di mana? Tasha ni. Tasha kumpulan. Saya dah Tasha. ada dekat belakang. Okey, kita Farah pergi kat belakang. Ada kita. Kat belakang, kat belakang. Saya nampak Ada jumpa apa? Perkataan apa? mencuci. Betul, mencuci. MENCUCIC. Mencuci. Betul, pandai Farah Eja. Okey, betul lah tu. Cikgu, Okey, gambar apa ni? sebelah mencuci ada melukis. Okey, betul. Dia tengah tulis apa tu? Macam lukis. Lukis bangunan. Bangunan. Betul, lukis bangunan. Okey, cuba kata Eja sikit. Suruh kata untuk melukis. MELULUKIS. Melukis. Okey, betul. Pandai Tasha. Wah. Okey, kita dah jumpa dua gambar. Mana lagi satu? Satu lagi kat depan lah. Kat depan cikgu. Asal jom. Dekat papan. Okey. Macam mana nak baca tu? MENYIDAI. Menyidai. Okey, betul. Cikgu, menyidai ni apa cikgu? Tak tahu. Menyidai ni yang kita selalu tengok ibu kita dia sidai baju. Tengok dalam gambar ni dia letak baju dekat ampayan lah cikgu. Nak kerenkan baju. Cikgu, saya selalu tolong mak saya sedia baju. Ni bagus Tasha. Tasha ada. Ayo cikgu. Okey. Awak yang input cuba Tasha dengan Farah sebut balik apa tiga perkataan yang ada dekat dalam bilik ni. Yang kat depan ni menyidai. Yang dekat belakang tu dia ada melukis dan juga mencuci. Okey, pandai. Jom masuk backup dia pula. Okey. Sekejap, tunggu. Kat luar lagi. Ya, tadi saya pelacak pergi ke room 3. Alah. Okey. Cikgu, saya nak baca. Okey, boleh. Antara 7 perkataan yang telah dipelajari, apakah perkataan yang sesuai bagi definisi membuat gambar menggunakan pensel warna dan cat air? Farah, tadi dekat room 2 ada perkataan apa Yang saya ingat ada orang yang tengah cuci pinggan tapi dia tak guna pensel. Itulah. Tadi ada yang kedua pun ada menyidai kan? Menyidai tapi dia guna baju. Tak guna pensel. Ada lagi satu. Yang satu lagi yang ada pensel. Melukis. Yang awak cakap jenis bangunan tu. Melukis. Melukis. Kan? Cikgu, jawapannya melukis. Sebab dia guna pensel dan pensel warna dan juga cat air. Okey. Adakah kamu berdua pasti? Pasti sebab tadi dia lukis-lukis. Dia buat gambar. Dia guna pensel. Okey. Betul lah tu, betul-betul. Yeay. Cikgu, lepas ni nak pergi mana? Okey. Lepas ni kita pergi ke breakout yang terakhir. Breakout yang terakhir. Pasal cikgu dah habis ke? Apa, nanti kita buat kelas lagi, okey? Okey. Penat. Boleh. Mana Tasha? Saya kat sini cikgu. Tasha sila duduk. Nak duduk ke? Tak apalah, saya duduk sini je. Okey, sekarang macam tadi juga. Okey, cikgu nak kamu tengok-tengoklah sekeliling. Apa perkataan ataupun gambar yang kamu jumpa? Dekat depan ni saya tengok orang tengah masak cikgu. Dia masak telur cikgu. Masak. Okey. Farah kalau meja memasak. M-I-M-A-S-A-K-S-A. Memasak. Okey, pandainya Farah. Cikgu, jom kita pergi belakang pula. Okey, jom. Ni gambar apa ni?
Dia tengah susun cikgu. Dia susun buku. Susun buku. Saya nak eja cikgu, saya nak eja. Okey, boleh. ME NYU new SUN sun. Menyusun. Okey, pandai Tasha. Okey. Ini perkataan menyusun dan perkataan terakhir sekali ialah ni Wah, cikgu dah jumpa. Saya. Sekejap cikgu. Okey. Farah cuba. Lipat. Melipat. Okey, pandai. Okey, siapa sini selalu tolong mak dia lipat baju? Saya. Okey, budak baik. Wah. Okey, dah kita dah selesai meneroka tiga-tiga rumi dan cikgu pun ada tolong sikit-sikit lah murid Tasha dengan Azika membaca. Okey, baiklah, seterusnya kami ke cikgu. Kita nak pergi ke room breakout. Okey cikgu. Okey. Sekejap, tadi saya dah jumpa cikgu. Saya nak pergi. Sekejap tunggu. Pergi. Tasha, cepat. Kita tinggalkan cikgu. Breakout room je. Saya dah masuk dulu. Dah masuk. Okey. Tadi Tasha dah baca kan? Dah. Farah pula baca. Boleh cikgu. Antara 3 perkataan yang telah dipelajari, apakah perkataan yang sesuai bagi definisi meletakkan atau mengatur baik-baik sesuatu benda? Dekat room 3 tadi, ingat ada memasak. Memasak. Tapi dia masak telur kan Farah? Dia bukannya dia atur. Melipat. Melipat. Tapi dia melipat baju. Dia lebih kurang macam mengatur juga. Tapi dia melipat. Ada lagi satu tu Farah. Saya tak ingat lah apa dia Menyusun. Menyusun. Betul, menyusun. Menyusun tu dia atur baik-baik lah kan? Dia susun elok-elok. Tapi dia atur buku dekat rak. Saya faham. Cikgu jawapannya menyusun. Betul tak cikgu? Okey, siapa nak tolong ejakan menyusun untuk cikgu? Saya cikgu saya. Okey. ME NYU new SUN sun. Menyusun. Betul tak cikgu? Okey, betul. Yeay. Tepat sekali. Okey, sekarang kita dah selesai aktiviti. Okey, jom kita keluar dulu dari breakout ni. Okey cikgu. Ya, mana dah Natasha? Cikgu saya kat sini. Okey. Okey, siapa nak tolong cikgu rumuskan balik ataupun bagi tahu cikgu balik apa perkataan-perkataan yang kamu telah belajar pada hari ini? Apa yang perkataan yang kamu dah jumpa dalam buku? Okey, Natasha? Yang saya tengok perkataan ni, semua yang saya buat dekat rumah. Yang pertama, saya buat kat rumah, saya tolong mak saya guidai. Lepas tu tadi ada perkataan mengelak. Saya selalu lap tingkat, lap meja dekat rumah. Lepas tu saya selalu tolong mak saya memasak. Tadi ada perkataan memasak cikgu. Wah, nak beli cikgu ni. Rajin betul. Okey, malam pula. Rumah, saya selalu melukis. Wah. Buku saya. Itu yang perkataan yang saya belajar pada hari ini cikgu. Okey, betul. Farah dengan Natasha. Tahniah sebab kita dah berjaya meneruskan room, kita dah belajar perkataan dan kita dah pun selesaikan perbincangan dalam breakout 1, 2 dan 3. Okey. Kita akan berhenti dekat sini. Kita akan berhenti dan keluar daripada room ni lah. Alah dan cikgu. kita akan teruskan dengan
Cikgu nanti Okey, tak apa, nanti kita lagi guna room ni. Okey cikgu. Cikgu janji Okey, janji. Okey cikgu. Okey. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Relief. Kita jumpa dekat kelas. Boleh cikgu. Okey, cikgu. Okey. Selesai sudah tayangan bahan pembelajaran virtual dari kumpulan yang keempat, maka kita akan menyaksikan tayangan bahan pembelajaran virtual dari kumpulan yang terakhir, iaitu terdiri daripada saudara Farhan Arif bin Jemaat dan saudara Ahmad Syakir bin Azhar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kami akan membentang pembentangan kumpulan bagi kursus PMB 3182 pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 Bahasa Melayu. Jadi pembentangan kami adalah berkisarkan tentang inovasi yang telah dihasilkan oleh kami. Ahli kumpulannya terdiri daripada saya sendiri, Ahmad Syakir bin Azhar, dan juga Farhan Arif bin Jemaat. Baiklah, sebelum kita pergi kepada inovasi yang dihasilkan, kita lihat kepada RPH ataupun rancangan pengajaran harian yang telah kami buat untuk menunjukkan bagaimana aplikasi bahan inovasi dalam pembelajaran. Baiklah, mata pelajarannya adalah Bahasa Melayu. Tahun yang terlibat adalah tahun 4. Tema yang digunakan adalah Potret Malaysia. Tajuknya adalah Demi Tanah Airku. Kemahiran bahasa, jadi kemahiran membaca. Jadi inovasi kami adalah berkisarkan mengenai kemahiran membaca. Standard kandungannya adalah 2.3, membaca dan mengapresiasi karya sastera dan bukan sastera. Standard pembelajarannya 2.3.1, membaca dan menganalisis kandungan teks karya sastera dan karya bukan sastera. Objektif pembelajarannya di mana pada akhir pembelajaran murid akan dapat membaca dan menganalisis kandungan teks karya sastera dan karya bukan sastera dengan betul. Baiklah, berikut merupakan langkah pengajaran di mana kami meletakkan ia di mana kami menggunakan ia sebagai tempat untuk kami mengaplikasikan inovasi yang telah dihasilkan. Di mana isi pelajarannya berkisarkan mengenai kemahiran membaca. Jadi isi pelajaran adalah aktiviti membaca, aktiviti pengajaran dan pembelajaran, di mana yang pertama semua murid akan diberikan pautan stesen membaca untuk memulakan sesi pembelajaran. Kedua, murid akan dibahagikan kepada 4 kumpulan. Kemudian bagi aktiviti pengajaran dan pembelajaran, pertama sekali, semua murid akan diberikan pautan stesen membaca untuk memulakan sesi pembelajaran. Kedua, murid akan dibahagikan kepada 4 kumpulan yang terdiri daripada 4 orang ahli, di mana setiap ahli akan bergerak masuk ke dalam setiap stesen yang telah disediakan. Jadi di dalam inovasi yang telah dihasilkan, kami meletakkan beberapa stesen dan mereka akan bergerak secara berkumpulan, di mana murid perlu mendengar terlebih dahulu video cara bacaan yang betul di dalam setiap sesen tersebut. Kelima, murid akan membaca petikan teks yang telah disediakan. Jadi di dalam setiap sesen tu kami telah meletak pautan video. Jadi murid boleh tengok dan juga cuba mengaplikasikan melalui petikan teks yang telah kami sediakan di dalam sesen tersebut. Yang terakhir adalah setiap kumpulan akan bertukar-tukar sesen apabila telah selesai membaca di setiap sesen. Jadi sesi penukaran akan berlaku apabila mereka semua telah selesai mengikut waktu yang telah ditetapkan. Jadi semua daripada sumber-sumber bahan bacaan, murid dapat terwakai dan juga mengambil ia sebagai pengalaman untuk membacanya. Daripada catatan pengisian kurikulum, kami menerapkan ilmu dan juga teknologi maklumat dan komunikasi, kecerdasan pelbagai, verbal linguistik dan interpersonal, kemahiran berfikir, menganalisis dan juga menghubung kait. Bahan bantu mengajar yang kami gunakan, komputer dan juga stesen membaca. Stesen membaca ni adalah nama inovasi kami. Jadi kami menggunakan aplikasi Kumo Space
sebagai inovasi kami. Kaedah pembelajaran adalah inquiry, akses kendiri dan juga pembelajaran kooperatif. Nilai murni yang telah kami terapkan adalah kerjasama, gigih dan juga kebijaksanaan. Jadi untuk pengaplikasian inovasi akan ditunjukkan oleh saudara saya Fahad Arif. Dipersilakan. Okey, baiklah. Sebentar tadi kita telah lihat RPH bagi pelaksanaan inovasi kami ni di dalam kelas lah. Okey, seterusnya saya akan membentangkan cara penggunaan inovasi kami ni. Jadi yang pertama sekali kami menggunakan aplikasi Como Space. Jadi murid nanti sebelum memulakan sesi PDP tu mereka akan diberikan satu link lah, iaitu link ni lah, link Como Space ni, aplikasi Como Space ni, dan bila mereka tekan mereka akan masuk terus ke dalam classroom ni lah. Jadi pertama sekali bila mereka dah masuk semua, mereka akan berkumpul dekat kursi ni, kursi yang kat tengah ni lah yang telah disediakan ni. Jadi mereka akan berkumpul, kemudian cikgu yang in charge bagi subjek contoh bahasa Melayu ni, dia akan mula sekali akan briefing lah bagaimana cara penggunaan aplikasi ni. Okay. Kemudian kalau nak lebih mudah untuk murid memahaminya, di sini ada disediakan manual pengguna. Ya. Sini ada disediakan manual pengguna, jadi mereka boleh baca lah cara macam mana nak gunakan aplikasi ni lah. Okay. Kemudian bila dah selesai briefing semua, mereka akan dibahagikan kepada kumpulan kecil. Contohnya dalam kelas ada 16 orang murid, jadi 4 orang daripada setiap kumpulan. Okay. Untuk kumpulan first, dia akan dikendaki untuk masuk ke dalam stesen yang pertama ni, iaitu stesen petikan sajak. Jadi dekat sini kumpulan itu akan mula sekali tengok video. Ada video ditayangkan, kemudian video mengenai petikan sajak ni lah. Kemudian bila dah habis, selesai je tengok video, mereka akan lihat ketekan ni, dia akan keluar petikan sajak. Contohnya, okey. Ni adalah contoh petikan sajak. Jadi bila mereka dah selesai tengok tu, mereka akan bacalah petikan sajak ni sama ada dalam hati ataupun mereka boleh tulis juga, untuk lebih mudah untuk mereka baca dari semasa ke semasa. Jadi tujuan mereka tengok video tu adalah untuk tahulah macam mana nak menggayakan cara pembacaan dan sebagainya lah. Jadi bila ini untuk kumpulan 1. Jadi untuk kumpulan 2, mereka akan masuk ke dalam bilik ataupun stesen petikan pantun. Jadi kat sini pun sama juga cara penggunaannya. Yang pertama, mereka akan tengok video terlebih dahulu. Kemudian dah habis tengok video, mereka akan buka ni lah petikan pantun ni. Dalam ni semua ada disediakan lah. Untuk pengetahuan, dalam setiap petikan yang disediakan tu, yang mereka akan tekan, petikan-petikan ni sama dengan yang telah dipaparkan di dalam video lah. Jadi mudah untuk mereka mengenalnya dan juga membacanya lah. Dan seterusnya kumpulan ketiga dan keempat, mereka akan masing-masing lah masuk dalam, contoh kumpulan 3 masuk sesi petikan sudah tidak rasmi, kumpulan 4
dan masuk stesen petikan laporan. Begitulah untuk round yang pertama lah, pusingan yang pertama. Bila setiap kumpulan sudah selesai di setiap stesen, maka mereka bertukar-tukar stesen sampailah satu kumpulan tu selesai masuk ke semua stesen. Jadi bila dah selesai ke semua proses tu, mereka akan berkumpul balik. Kemudian guru, ini adalah bentuk pengukuhan. Guru akan pengukuhan dan pentaksiran lah. Jadi guru akan memanggil seorang demi seorang untuk menguji. Jadi contohnya seorang akan duduk di kursi ni, jadi guru akan menyuruhnya untuk menekan satu persatu petikan ni dan dikehendaki untuk membacanya. Begitulah untuk ke semua murid-murid. Jadi mereka akan diuji seorang demi seorang sampai habis. Jadi begitulah cara penggunaan aplikasi Komospace ini, iaitu inovasi kami. Sekian. Terima kasih. Alhamdulillah, dengan selesainya kelima-lima tayangan bahan pembelajaran virtual bahasa Melayu sebentar tadi, maka berakhirlah showcase bahan pembelajaran virtual bahasa Melayu BMMB 3182 pada kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.